ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung bacaan hadis kita. Bab al-ghina, sampai pada bab nyanyian. Setelah sebelum ni kita baca berkenaan dengan beberapa jenis permainan yang membawa kepada judi. Dan pun hadis-hadis ini juga ada menyentuh tentang perjudian. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara umumnya melakukan itu adalah perkara yang harus. Namun keharusan itu terlibat dengan beberapa elemen yang lain. Bagaimana dengan liriknya, siapa yang menyanyikannya, keadaan lagu dan muzik itu dimainkan dalam suasana apa. Kerana itu para ulama menyatakan menyanyi ini dia haram li ghairi wa haramun bidzati. Dia boleh jadi haram kerana unsur luaran, bukan kerana zat dia, atau boleh jadi haram kerana zat dia. Islam tidaklah memusuhi apa yang boleh menghiburkan hati manusia. Namun Islam memberi garis panduan yang betul, bagaimana hiburan itu tidak melalaikan sehingga melupakan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala, atau terlalu suka nak seronok sehingga hilang rasa takut. Akan banyak ketawa, sedikit menangis. Maka setiap sesuatu itu perlulah dilakukan pada kadarnya. Sama macam yang lain, makan, tidur, minum, semua itu harus perlu, tetapi pada kadarnya. Maka sama juga dalam bab nyanyi. Kalau dari pagi sampai malam buka lagu, ni bukan kadar yang ni melampau lah. Tak kira suasana, bala ke, hang ribut ke, hang covid ke, pun buka juga. Ni pun pelik lah. Sampai tak tahu apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Lalu di antara yang membicarakan tentang bab al-ghina ini, Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Maqdisi, Imam An-Nawawi sendiri, kata mereka lirik yang dinyanyikan itu jika mengajak kepada Allah, kepada akhirat, saling mengingati tentang hubungan sesama manusia, akhlak, adab, maka ia dibenarkan. Kerana para sahabat juga mereka menyanyi, atau bahasa ni dipanggil bersyair lah. Syair tu menyanyi lah, susunan kata yang indah disampaikan dengan nagham, dengan intonasi yang sedap, lalu terhibur. Sehingga Nabi juga terhibur dengan apa yang dinyanyikan oleh para sahabat. Kemudian dia main pula satu benda, muzik iringan. Muzik ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara umumnya juga tidak ada dalil yang kuat menyebut tentang pengharaman alat-alat muzik, kecuali beberapa. Itu pun para ulama masih bahas hadis ni kuat ke tak kuat. Kerana alat-alat muzik yang semata-mata mengeluarkan suara, itu hukumnya harus suara, nyeteng ke, tinggal, tung, dung ke, suara, tak ada apa. Apabila diubah, diiringkan dengan lagu, sekiranya lirik diiringkan dengan lirik, sekiranya lirik itu elok,
maka tidak ada apa-apa pada muzik itu. Hanya muzik itu dibenarkan dengan syarat tidak muzik itu melalaikan, dia bagi teringat kepada benda-benda yang tak elok atau datang daripada sumber orang-orang yang tidak berakhlak. Nyanyi mana hala Amerika ke Korea ke, aurat pun tak tutup, lompat terkangkang apa semua, itu tak dibenarkan. Kemudian bila dia dinyanyikan pula oleh wanita, maka jelas hukumnya secara sepakat oleh para ulama, hukumnya haram. Hingga bahkan kata mereka, kalau ada unsur yang baik pun, maka itu tak dibenarkan kecuali daripada kanak-kanak. Daripada kanak-kanak sama-sama mereka, silakan. Itu di Syria pengalaman ngaji Sa'd di sana. Bagaimana kalau kenuri di sana, kenuri orang perempuan saja, dan mereka akan menyanyi. Pengantin wajiblah menyanyi dengan menari. Tapi dalam dewan tertutup, perempuan saja. Budak lelaki kecil pun tak boleh masuk. Kalau bawa anak kecil lelaki tak boleh masuk, anak perempuan boleh masuk. Jaga. Orang lelaki kami akan menasyid, berselawat, berqasidah, sesama orang lelaki. Tentu makan, sebagainya makan. Masya Allah, mengikut apa yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan satu lagi, apa yang membawa kepada kelalaian. Kiranya lirik itu pun harus dengar, tapi kalau bagi ralik sampai hak lain tak buat, kalau budak sekolah sampai tak baca buku, sampai cikgu duk mengajak online tu dia tutup, buka lagu, buka video muzik dan sebagainya, maka ini melampaui batas kita lah, perkara yang dilarang. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada di kalangan manusia ini yang membeli alat yang melalaikan. Katanya ditafsirkan bahawa alat-alat yang melalaikan itu ialah nyanyi-nyanyian dan alat-alat muzik dan seumpamanya yang membawa kepada orang berat untuk beribadah. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. Kata Nabi SAW, sebarkanlah salam, kamu akan selamat. Dan nyanyi-nyanyian dan hiburan yang melampau itu adalah perkara yang buruk. Jadi malanglah kita dalam tempoh yang genting ini. Di sana ada orang pertaruhkan nyawanya, pertaruhkan ekonominya, pertaruhkan pendidikannya. Anak-anak kita jadi gelandangan hari ini. Nanti pagi tak tahu apa. Ya, atok lah PDPR ke apa, kekal. Itu satu benda yang sukan. Mungkin kita kena ikut benda baru, kena ikut keadaan. Tapi apa kemampuan yang kita ada? Di tempat kami nak kena cari pula rota untuk nak tarik bagi kuat wifi. Siapa ada handphone yang guna line Maxis, Darawai tutup kan. Assalamualaikum Darawai tutup. Sudah buka, tak ada apa langsung. Beberapa jenis syarikat telco yang langsung tak ada line. Macam mana kita nak mengajar?
Tak boleh. Ada yang kena naik bangunan cari, bila jumpa kena duduk keras aku. Nak ngajak mana keras. Gelandangan pendidikan hari ini. Semua orang pertaruhkan apa yang mereka biasa buat, bahkan merugikan kesihatan, menjejaskan ekonomi, pendidikan, bahkan terjejas ibadah kita. Tapi di sana penghibur kekal dengan gaya hidup berhibur mereka. Direka pelbagai platform untuk lagu terus dinyanyikan, filem terus dibuat, drama terus dilakonkan. Ya Allah, kalaulah orang kata tu je cara mereka cari makan, itu cara cari makan yang haram, kenapa terus dibiarkan? Alihkanlah kepada yang lain. Bukan total haram dah. Kebanyakan bila ada unsur-unsur, ya lakut, sentuhan, tak tutup aurat apa semua, sesuatu perlu dilakukan. Bila benda lain yang lebih besar dan penting terhalang, benda remeh dan haram dibiarkan, ya masalah. Ada yang tengok judi dibuka pula. Haddatsana Isam qala haddatsana Jarir an Salman al-Alhani an Fudalah bin Abid وكان مجمعا من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Fudalah. Dia ni tempat rojokan masyarakat pada ketika itu. Sampai kepadanya berita bahawa ada orang yang main dadu, buka meja, lempang dadu. Lalu dia bangun dalam keadaan sangat marah. Pi dekat mereka, dia larang. Dia kata, ala innal la'ib biha, ketahuilah bahawa orang yang main benda ni, untuk dia makan daripada hasilnya, yakni judi, ka'akili lahmil khinzir, dia adalah seperti pemakan daging babi, wa mutawaddi'in biddam, dan orang yang berwuduk dengan darah, yakni wuduknya sia-sia. Jangan anggap dia hiburan, mainan biasa. Alah, tikam nombor ekor RM3 je pun tak miskin Jangan. Tutup lama dah nombor ekor ni. Ada jejak apa-apa dah hidup manusia? Tak terjejak apa. Pun buka balik. Terus tawarkan hadiah 16 juta. Semua wayang syarikat je. 16 juta tu sikit je. Dia nak dapat balik, orangnya gila nak dapat 16 juta tu. Kalau seorang fikirkan RM10 juta, 2 juta orang tarik judi tu pergi tikam, berapa banyak dia dapat? Dan sungguh ke 16 juta tu diberi kepada orang yang menang? Tak pernah orang tanya. Buka main. Elok dah tutup itu. Tutup bila pelan-pelan tu suruh baru buang lesen judi, lesen narak apa semua ni. Lepas tu kuih-kuih pelan. Apa matinya pasal malam apa semua lagu tu kan heran tengok pun. Alah mati pasal malam kan hari kan satu pun mati. Ke apa? Pergi judi tak boleh mati. Masalah. Bab man lam yusallim ala ashabin nard. Bab tidak boleh memberi salam ke atas orang-orang yang terlibat dengan judi ini. Moga-moga orang Islam tak terlibat. Janganlah kerana alasan dia saya sesak, niaga kota edit semua duk arah ni pula lah ni. Ramai orang Melayu berjudi, ramai. Ya moga Allah lindung kita dari mereka. Jangan alasan sukar, payah, tak boleh kerja, itu bukan alasan. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي قال أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن الفضيل بن مسلم
عن أبيه قال كان علي إذا خرج من باب القصر. Sayyidina Ali bila keluar daripada pintu yang besar ketika menjadi khalifah di Kufah, fara'a ashaban nar, lalu dia melihat orang yang duk main dadu ni. Zaman tu guna dadu batu, kad-kad apa ni tak wujud lagi. Maka dia terus akan tahan mereka, fa'aqilahum, dan memenjarakan mereka dari pagi sampai malam. Di kalangan mereka ada yang dipenjarakan separuh hari. Dan katanya orang-orang yang dipenjarakan sehingga malam, mereka itu orang-orang yang berjudi dengan duit yang atau taruhan yang banyak, guna emas ataupun perak. Dan orang yang dipenjara separuh hari, mereka adalah orang yang seronok-seronok main, bertaruh tiketnya. Kali bertaruh RM1 contohnya, kali cok tu RM1, RM5. Dan Sayyidina Ali akan umum bahawa ni ada 5 orang ditahan main judi, jangan siapa pun memberi salam ke atas mereka. Maksud dia apa? Tak perlu doakan sejahtera dan selamat ke atas mereka ni. Sebab apa? Mereka ni penjudi. Ya, berat. Tengok ada polis mati pula, kena langgar dengan peminum arak. Kawan ni punya lah teruk, duk jaga banyak hari berpanas. Dalam perjalanan balik, pemabuk langgar. Aku kata, kalau sampai pegawai penting macam tu pun kena langgar, mati dengan pemabuk, nak buat apa lagi? Nak tunggu siapa lagi nak kena langgar? Subhanallah. Ini berkaitan semua ni. Mabuk, judi apa semua ni adalah perkara yang berkaitan, dan dia pengundang bala yang cukup besar. Baca pada bab itu, pengundang bala. Jangan melihat ia sebagai satu tarikan ekonomi bagi orang hilang tension, tidak. Pengundang bala. Walau orang kafir yang buat, kita hak Islam bermayang pun kena tangguh. Sebab yang berkuasa adalah orang Islam. Yang boleh menyekat, menghalang adalah orang Islam. Maka kita duk berdoa, mereka duk yo-yo. Pemabuk, kita yang mati. Ya Rabb. Sayyidina Ali ijtihad dia, jangan bagi salam kat mereka ni. Sebab apa? Mereka orang fasik, tak boleh didoakan keselamatan ke atas mereka. Bab ismu man la'iba bin nard, dosa orang yang main judi ni. Haddathana Ismail qala haddathana Malik an Musa bin Maysara an Sa'id bin Abi Hind an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad 'asa Allah wa rasulahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjudi dengan alat apapun, guna mesin ke, hari ni guna internet ke, apapun, walau hadis menyebut dadu, tapi setiap zaman akan berlaku perubahan dan hukumnya sama. Wasilah dia berbeza, permainan sama, bertaruh, maka dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka jangan ditanya apa dosa mengingkari Allah dan Rasulnya, ia adalah dosa yang sangat besar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa iyyakum wa hatainil ka'batainil mawsumataini allataini tuzjarani zajran fa innahuma minal maisir. Hati-hati daripada dua ketul ini. Waktu tu orang mula reka nak main, nak seronok. Lepas ada batu di paukiak, bukan ni kepala singa ke, kepala gajah ke, apa, tengok dapat apa. Kalau dapat singa, main duit kat aku. Kalau dapat arnab, ambil duit kat hang. Lagu tu ukiak pada ketui batu, tahu
Siapa yang main dengan dua jenis batu ini, maknanya zaman tu lah, hari ni apa lah. Hati-hati kerana ia sangat ditegah oleh Nabi SAW, dan ia adalah sebahagian daripada judi. Kata Nabi SAW, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih." Siapa yang bermain dengan alat judi, maka seolah-olah dia telah rendam tangannya di dalam daging babi dan darahnya. Maknanya jijik, jelek, sangat najis dan sangat kotor. Nak kena basuh banyak kali, nak kena samak. Ya, hadis terlalu banyak dalam bab judi ni, tapi entah ke mana menghilang. Kenapa tak dibaca oleh jemaah menteri khususnya hadis-hadis tentang judi? Ya Rabb. حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. Hadis yang seperti tadi juga riwayat sahabat yang lain, siapa yang bermain judi maka dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, banyak perkara yang sepatutnya memalukan tetapi dia telah jadi biasa di akhir zaman ini. Memalukan, menakutkan. Contoh pendedahan yang dibuat baru-baru ni, ada aplikasi yang memudahkan siapa-siapa mencari pasangan secara haram. Nama dia Sugar Book, dan telah mendapat menarik perhatian begitu ramai di kalangan mahasiswi. Lihat jika orang yang belajar tinggi terlibat dalam benda ni, apa kesan dia? Orang yang belajar sehingga ambil master, untuk dia tampung yuran master dia, dia kena jadi pelacur. Cerita dia pelacur tanpa bapa dan ibu ayah, sendiri buat. Masuk dalam tu, siapa kontak dia, settle. Ada seorang ni dia tulis, dia pernah terlibat 5 tahun dia kata. 5 tahun. Lama dah cerita dia. Dia kata masalah dia ialah kerana orang-orang yang berkuat, yang ada kuasa, yang kena halang, mereka yang dijamu. Orang pelakon, dia alhamdulillah dah ubah dah, taubat dah, Zul Yahya nama dia. Dia tulis, dia kata tahun 90-an dia bekerja sebagai pelayan di bar ni lah, disco. Dia kata yang jadi GRO, wanita-wanita pelayan ni adalah budak-budak Melayu kita yang sedang menuntut di universiti sekitar ibu kota. Yang tu pun saya sedih dah. Tapi yang lebih menyedihkan adalah bila penguat kuasa masuk, mereka dijamu. Mereka datang bukan untuk menguat kuasakan, tetapi untuk terlibat dalam. Ada bilik khas untuk ibadah, masuk dalam tu. Lepas tu keluar buatlah laporan, tak ada apa lah apa. 90-an sampai law ni. Aktiviti perniagaan ini berjalan dengan rancak, sangat berleluasa. Seorang ni dicerita main businessman dari Amerika. Sampai-sampai tu terus check in masuk dalam aplikasi itu, cari. Dan dia dapat seorang gadis Melayu. Kena duduk dengan dia sepanjang dia duduk berbisnes di Malaysia. Teruk, sangat teruk, parah.
Tu tak cerita lagi kan pengalaman kawan-kawan kita yang belajar ribuan tahun, kaki kelabing ni, keluar pergi 7 malam, balik pergi 7 pagi tu, pergi kuliah lena. Wal'iyadzubillah. Dia betulnya tempoh Covid ni, bila ada sekatan, ada apa semua, memang benda-benda ni yang nak kena jaga. Tak payah buka dah lah benda-benda yang haram ni. Tutup terus. Dah kita mula tutup lah terus. Kita dah ada alasan yang kuat, tutup. Ya Allah. Tapi itulah akhir zaman, maksiat menjadi kecil. Betul kata Imam Al-Ghazali, man istahza'a bil ma'siyah, siapa yang mula memperkecilkan satu maksiat, dama 'alaiha, dia akan berterusan dengan maksiat itu. Kita nampak dah bala dan dosa itu sangat besar. Moga-moga Allah lindung kita daripada segala keburukan, jaga kita daripada segala wabak, penyakit, bala. Janganlah ya Allah Engkau adab kami kerana dosa orang lain. Jangan Engkau adab kami kerana dosa orang-orang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.